KPM. Saya dah sedia nak belajar biologi. Saya dah sedia. Apa ni? Tengkorak. Menariknya. Okey. Ni. Tangan dia. Ewa. Kaki. Tengkorak. Badan macam ni rupanya. Dalam badan kita. Hai Nisa, salam sejahtera. Hai cikgu, selamat pagi. Cikgu, Pagi. saya teruja betul lah tengok barang-barang yang ada dekat kelas kita pada hari ni cikgu. Betul. Nisa, rasanya tu apa ni? Saya tengah tengok tengkorak manusia. Betul. Cikgu, macam ni ke dalam badan kita cikgu? Ya, betul. Menariknya. Itulah rangka manusia kita. Maknanya... Nisa nampak kan banyak bahagian dia ada, banyak tulang yang ada. Betul cikgu, ada bahagian-bahagian ni. Maknanya cikgu, bila kita bergerak, semua ni akan bergerak. Betul. Dan bukan semualah. Ada juga yang akan bergerak. Dan ada juga yang tidak bergerak. Dan sebenarnya, setiap tulang yang ada ini, dia mempunyai namanya tersendiri. Apa nama-namanya cikgu? Nak tahu? Nak tahu. Jom kita masuk kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Kita belajar biologi. Jom. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Nisa K. Satu jam ini, Nisa akan menemani anda dengan satu lagi mata pelajaran yang sangat-sangat menarik. Dan hari ini, seperti yang anda telah lihat di awal tadi, kita dah bersedia nak belajar biologi. Sebelum tu, Nisa naikkan kepada anda semua agar kekal menjaga SOP dan peraturan di mana sahaja anda berada. Jangan lupa pakai pelitup muka dengan baik dan kemas. Jangan tinggalkan kalau dah kotor, tukar, dan jangan buang merata-rata. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, hari ini mata pelajaran kita, mata pelajaran biologi, sangat-sangat menarik dan antara mata pelajaran yang mungkin dulu-dululah Nisa rasa agak sukar, tapi sekarang macam senang pula dibimbing oleh guru-guru yang sungguh berpengalaman. Bersama-sama dengan kita, jom kita nak persilakan Cikgu Yolaibo yang merupakan guru penyelaras biologi dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Salam sejahtera. Salam sejahtera. Hai Cikgu Yo. Bertemu lagi kita di Didik TV. Satu lagi topik yang sangat-sangat menarik yang sama-sama nak kita pelajari, dan saya ditemani rakan saya di sini. Ya, betul. Saya bagi dia Mr. T, Mr. Tengkorak. Boleh? Tengkorak. Boleh Cikgu. Baiklah Cikgu, saya nak tanya Cikgu Yo, apa yang sama-sama kita nak pelajari pada hari ini? Okey, so hai murid-murid. So, mari kita tengok. Hari ini kita nak belajar bersama-sama iaitu bab 14, Baik. sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan. Okey. So standard pembelajaran yang kita akan dapat pada kelas kita pada hari ini ialah yang pertama, menyenaraikan jenis rangka dalam manusia dan haiwan, iaitu kita ada 3 rangka. Baik. Nama dia rangka hidrostatik, rangka luar dan rangka dalam. Ya. Okey, so murid-murid kena ingatlah kita ada 3 jenis rangka ini. Seterusnya, kita kena mengenal pasti tulang yang akan membentuk sistem rangka manusia. Tadi Nisa dah tengok tengkorak tu. Betul. Sebenarnya, daripada semua tulang yang kita ada, kita boleh bahagikan kepada rangka paksi dan rangka appendage. Okey, dan terakhir. Okey, di mana hari ini kita akan belajar bersama-sama iaitu menerangkan mekanisme pergerakan pada lengan manusia dan kaki manusia ketika kita berjalan. Baik, Cikgu. Okay. So itulah standard pembelajaran. Murid-murid dah bersedia untuk kelas kita hari ini? Saya percaya mereka di rumah semua sudah bersedia. Kalau bersedia di hadapan kaca televisyen tu macam ni. Double thumbs up. Okay. Yang penting Cikgu, saya dah sedia. Okay, kita sama-sama bersedia? Bersedia. Dia pun dah bersedia. Okey, so mari kita tengok. Tadi kita kata jenis rangka yang kita ada, terdapat 3 jenis rangka. 3 jenis rangka, Cikgu. Saya ingat rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Betul. So kita ada rangka luar, okey, rangka dalam dan satu lagi rangka hidrostatik. Okey, so murid-murid, sebelum kita pergi mendalam kepada jenis rangka ini, Cikgu nak menerangkan sedikit apakah keperluan setiap rangka yang ada di sini.
rangka luar sebenarnya digunakan untuk melindungi organ dalam badan dia. Ya. Okey, rangka luar juga sebenarnya membolehkan haiwan tersebut bergerak. Okey, rangka dalam, contohnya macam kita lah, kita tak nampak rangka saya kan? Betul, betul. Okey, dia berada di dalam. Okey, so dia mengekalkan bentuk badan. Kalau tak, Nisa tak nampaklah bentuk badan saya ni. Ya, betul. Melindungi organ dalaman daripada kecederaan yang ada. Ya. Okay, rangka hidrostatik sebenarnya satu sahaja. Di sini, dia digunakan untuk mengekalkan bentuk badan yang tegal pada haiwan tersebut. Cikgu, saya ada soalan. Saya nampak ada beberapa butiran ataupun penjelasan yang sama, iaitu mengekalkan bentuk badan. Kenapa agaknya organisma perlu kekalkan bentuk badan? Okey, sebenarnya haiwan kenapa kita perlukan bentuk yang tetap? Ya. Kerana satu, kita nak kena pasti kita lah. Contohnya, kalau saya tak ada bentuk, bagaimana Nisa nak bezakan saya dengan gajah yang ada tu? Ya. Betul? Dan sebenarnya untuk satu lagi bentuk badan, satu lagi paling penting sistem rangka kita digunakan untuk pergerakan. Bagaimana hari ini saya nak berjalan untuk berjumpa Nisa dalam kelas hari ini. So bagaimana mulut saya nak bergerak untuk bercakap pada hari ini. Semua itu memerlukan rangka kita. Wah, sangat-sangat menarik. Dan di hadapan kita pun ada banyak jenis-jenis haiwan. Cikgu, apa kita nak lakukan dengan mereka di sini? Iaitu kita nak jalankan kelas pada hari ini bersama-sama. So, Nisa dengan saya hari ini, kita akan mengelaskan haiwan yang cikgu sediakan hari ini kepada 3. Iaitu rangka luar, rangka dalam dan hidrostatik. Ya, betul. Cikgu Yu, sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti, paling penting kita lakukan satu perkara ni. Sanitasi tangan kita bersama-sama. Saya jemput Cikgu Yu, dan di tangan saya ada yang bersaiz poket yang sering saya bawakan ke mana sahaja. Kerana ini bukan norma baru. Ini perkara norma yang kita lakukan saban hari. Ya, setiap hari kita pergi mana-mana. Barulah kita bersedia. Jom, cikgu. Okey. So, mari kita jalankan aktiviti ini bersama. Nisa, saya nak tanya. Yang besarlah saya ambil yang ni. Yang paling besar. Yang ni apa Yang tu gajah. Gajah. Kalau gajah, bagi Nisa rasa dia rangka luar, dalam ataupun hidrostatik. Saya bisik je dengan Mr. T. Rangka luar ke rangka dalam ni? Saya rasa Mr. T pun bantu saya, dia rangka dalam. Betul. Dia adalah rangka dalam. Betul. Iaitu kita tak nampak rangka dekat luar. Betul. Okey, so kita kelaskan dia ke rangka dalam. Rangka dalam. Okey, Nisa. Saya pilih satu ya. Ya, Nisa pilih. Yang paling dekat dengan saya ini adalah harimau. Bukan harimau Malaya ya. Harimau. Yang ini kan cikgu, kalau kita boleh kelaskan seperti mengikut penjelasan cikgu Yu, saya yakin ini kategori rangka dalam. Betul, sebab kita Nisa. tak nampak di luarnya. Betul cikgu? Betul. So itu adalah rangka dalam. Sekali lagi untuk gajah dengan harimau sama macam manusia. Kita mempunyai rangka dalam. Okey, saya pilih yang kecil pula ni. Boleh. Okey, yang ni. Yang ini itu kecil ni. Okey, yang ni adalah cacing tanah. Cacing tanah. Okey, rasanya Nisa, nampak tak tulang dia? Tak nampak. Tak nampak. Tapi ada tak tulang kat luar? Tak ada. Tak ada. Rasanya kalau Nisa kan, ada tak dalam dia ada rangka tak? Saya rasa cacing tak ada rangka. Sebab tak adalah saya makan cacing. Maksud saya gunakan cacing untuk kail kan, nak memancing kan. Betul. Mungkinkah dia kategori hidrostatik, cikgu? Ya, betul. Dia menggunakan rangka hidrostatik. Iaitu dia tak ada rangka di luar, tak ada rangka di dalam, tetapi dia menggunakan bendali dia. Untuk bergerak. So, saya kelaskan. Ya, betul, untuk bergerak. Hidrostatik. Okey, baik. Giliran saya. Okey, untuk saya Nisa. pilih yang ini. Yang ini ikan. Ikan emas. Ikan emas. Walaupun kita tak makan ikan emas, tapi saya tahu bila kita makan ikan, dalamnya ada tulang. Betul. Itu kira rangka mereka lah kan? Betul. Jadi ikan emas ni rangka dalam. Ya, betul. Nisa. Rangka dalam sekali lagi. Bagusnya. Pandai Nisa pilih semua dalam. Saya ulang kaji malam tadi. Risau cikgu Yu tanya. So maksudnya murid-murid kalau boleh kita memang nak ulang kaji sebelum kelas supaya kita dapat lebih memahami lagi. Baik cikgu. Okey, saya nak pilih yang ni lah sedap nampak. Saya suka makan. Yang ni apa Ini ketam. Ketam. Nisa rasa, saya terus kepada soalan saya Nisa rasa ini ketam. Dia adalah rangka dalam, luar ataupun hidrostatik. Kalau ketam, selain sedap dimakan, kat dalam dia isi je. Maknanya rangka luar, cikgu. Betul, dia rangka luar. Kita kena keluarkan rangka dia tu, barulah dapat isi di dalam tu, betul?
So saya kelaskan dia sebagai rangka luar. Rangka luar. Baik, baik, Okey. baik. Oh, nampaknya makin sengit ya kita ni. Okey. Ha. Saya ada. Saya ada putera katak saya. Putera katak. Katak, ya. Cikgu sebenarnya kan saya tak berapa pasti sebab katak dia dekat luar dia lembut. Lembut. Lembik, sesejuk macam tu. Dalam tu saya tak pasti dia ada rangka atau tidak sebab masa saya bedah dia dulu, saya rasa saya tak nampak rangka. Nampak? Saya Nisa terlupa. Kan saya kot. lupa. Maaf cikgu. Ya. Ini yang saya tak ulang kaji ni. Bagian katak ni. Jadi Okey, tak apa. rangka yang mana cikgu? Okey, Kategori. untuk katak, kalau kita kata dia mempunyai rangka di dalam, Ya. maksudnya dia luar ke dalam. Dia di dalam. Di dalam, Di betul. dalam. So dia sama macam kawan-kawan kita lah. Saya letak dia di sebelah ikan emas tadi. Okey, saya gerakkan Baik. ikan mas sikit. Okey. Okey. So cikgu teruskan. Baik. Okey, di sini. Terpilih pula yang ni. Oh. Siput. Siput. Kalau siput ni, Nisa rasa dia adalah hidrostatik ke, dia rangka luar ke, rangka dalam. Oh, soalan ni sungguh-sungguh mencabar. Aduh, Mr. T tolonglah saya, Mr. T. Dia tengok je dari tadi, cikgu. Sebab dia ada cengkerang. Macam ketam tadi. Mungkinkah? Mungkin ya, cikgu. Mungkinkah rangka luar? Rangka luar betul Nisa. Betul. Kerana lega. cengkerang kat luar tu digunakan untuk melindungi di dalam dia tu. Ya. So kita pilihkan dia sebagai rangka luar. Rangka luar. Okey, Okey, betul. cikgu boleh tolong saya ambilkan? teruskan ni Nanti kan, saya- saya gerakkan. saya bantu jawab. Saya terpilih yang tengah ah. Oh. Yang ni apa Itu belalang, cikgu? Belalang. Ha. Kalau Nisa rasa belalang ni, walaupun kita macam Nisa kata kita makan pun kan. Ya, betul. Okey, kalau kita tangkap dia, Nisa rasa di rangka luar ke dalam? Saya dah Alamak. kurangkan sikit. Antara rangka luar dan dalam. Sebab saya tak rasa belalang ada tulang. Okey. Kan yang saya yang tak ingat. Alamak, cikgu. Saya rasa dia rangka luar. Rangka luar, betul. Luar, betul. Ya, betul. Wah, asyik baik lagi sekali. Okey, rangka luar kerana dia mempunyai rangka di luar ini, dia kena sentiasa bertukar kulit. Untuk dia membesarlah. Kerana dia kat luar. So nanti kita akan belajar dalam bab seterusnya, Ya. iaitu bagaimana haiwan seperti serangga ini, belalang, menjalankan ekdisis. Dia bertukar kulit untuk menjadi lebih besar dan lebih besar. Menariknya. Okey, so jangan lupa ada kelas seterusnya nanti. Ya, betul. Cikgu, kita Okey. tinggal dengan dua Dua saja lagi. lagi. Iaitu yang ni. ini. Sebelum yang nak cari ini. yang cantik. Yang ni ulat beluncas. Aha. Sebelum jadi rama-rama kan, cikgu? Ulat beluncas ni, saya rasa dia kawan-kawan dengan cacing tadi. Ya, betul. Dia Ah, kawan dengan cacing. Tak ada ya, rangka. Dia betul. menggunakan Jadi bendali. dia hidrostatik. Hidrostatik. Yang Baik. terakhir. Yang terakhir. Saya pun tak tahu terakhir ni siapa. Ui, geli. Oh, ini saya tak takut. Ya ke? Saya takut. Saya tak takut. Yang Patutnya ni nama bagi dia Nisa Cik pegang. Lee. Cik Lee. Lipas. Betul, Cik lipas. Okey, lipas. Lipas. Lipas saya tak rasa dia ada tulang atau tengkorak. Mungkinkah dia sebab dia serangga juga macam belalang. Rangka luar, cikgu ya? Ya, betul. Kerana dia Betul. serangga. Sekali lagi, betul lah Nisa. Memang menjadi kelas terima iaitu kasih, cikgu. Terima baca kasih. sebelum kelas kan. So sebenarnya lipas pun sama. Lipas sama dengan belalang, mereka adalah kategori serangga. Ya. Kalau kategori serangga, maksudnya mereka mempunyai rangka di luar. Ya, So baiklah. itulah kita dah belajar berkaitan dengan 3 jenis rangka. Dan kita sama-sama telah kelaskan haiwan-haiwan yang Cikgu Yu dah senaraikan, dah bawa di hadapan kita ni bersama-sama. Saya yakin murid-murid di rumah semua dah luar, dalam, hidrostatik bersama-sama dengan kita. Kita nak berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Rangka paksi, rangka appendage apa ni? Hai, kembali
kembali menonton Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Kita hari ini belajar mata pelajaran biologi. Dan tadi Cikgu Yu dah jelaskan topik kita hari ini berkaitan dengan tulang kita, otot kita dan bahagian-bahagian yang berkaitan dengannya. Jadi jom murid-murid semua di rumah kita sambung sesi kita pada hari ini. Cikgu Yu, apa yang kita nak buat dekat sini ni dekat Mr. T yang telah Mr. T tu kita dibesarkan. telah besarkan dia. Kita dah besarkan Mr. T kita dan kemekkan Mr. T kita. So hari ini sekarang tak nak tanya Nisa. Ya. Rasanya Mr. T ni balik kepada tadi ni. Mr. T ni rangka luar dalam ke hidrostatik? Rangka dalam. Ya, rangka dalam kerana murid-murid pun tak nampak kan rangka Betul. saya sebenarnya. Betul. So kita dikategorikan sebagai rangka dalam. Rangka dalam ini memberikan sokongan, pergerakan. Nanti kita akan tengok lebih mendalam lagi. Dan mengekalkan bentuk. Betul, ingat bentuk badan lagi. kita. Betul. So kita sekarang kita nak jalankan aktiviti yang seterusnya, Baik. iaitu dengan melabel. Kan tadi kita kata ada banyak tulang kita ada, Betul. kan? So kita nak melabel setiap tulang yang ada di sini. Ya, Okay. baik. So sebelum nak pergi ke label, cikgu keluarkan tangan ni dulu. Cikgu, tangan dia nak pergi mana, cikgu? Saya buat pembedahan sedikit dulu. Okey. Dan saya keluarkan kerana kita nak label bersama-sama di sini. Boleh. Okay. So Naisa, kita mula dengan buku teks kita. Baik. So murid-murid di rumah jangan lupa buka buku teks pada muka surat berapa Nisa? Muka surat 267 murid-murid. Jadi ini adalah bab ataupun bahagian di mana kita akan sama-sama rujuk dan lakukan aktiviti. Okey. So murid-murid jangan lupa 267 muka surat kita. 267. So kita Baik. buat aktiviti ni bersama-sama. Jom, cikgu. Okey, jom. So kita mulakan. Saya pinjam tangan dia lah. Okey, pinjam tangan dia. Nisa rasa yang atas ni tulang saya ingat. apa nama dia? Yang ini yang paling kita kenali, tengkorak. Tengkorak, betul. Nisa Saya jumpa tak labelkan tengkorak? Tengkorak. Okey, saya dah jumpa. Okey, tengkorak sebenarnya dia terdiri daripada dua jenis rangka di dalam itu. Baik. Okey, iaitu yang atas ini rangka cranium. Okey, murid nampak di sini? Okey, rangka cranium. Rasa-rasalah Nisa, Ya. rangka cranium untuk apa ni? Ada organ yang paling-paling penting, cikgu, dekat kepala kita, iaitu otak. Betul. So dia nak melindungi otak di Ya. dalam tengkorak tersebut. Baik. So itu pentinglah tengkorak kita ni kalau boleh jaga dia baik-baik. Betul. Sayang dia. Ya, sayang tengkorak betul, kita. sayang betul-betul. Okey, seterusnya mari kita tengok yang kat tengah ni. Okey, yang di tengah ni biasanya Nisa, tempat ini tempat yang kita jalankan CPR. 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 Yang macam ni. Baik. Betul? So kita jalankan ke atas tulang yang tengah ini. Okey. Nisa nampak dalam buku teks dengan murid-murid. Ya. Nama yang tengah ni nama apa? Yang Nama besar. dia sternum. Betul, Sternum, nama betul, dia cikgu? sternum. Okey. Okey, sternum. So Nisa tolong labelkan sternum. Baik, saya cari Okey. mana sternum kita. Mula dengan huruf S. S. Mana pergi? Tak jumpa. Ada, jumpa dah. Ada dia. Dia nak sorok-sorok juga ini sternum. kan, kat sini di tengok. bawah sikit. Bawah sikit yang ni. Ya. Baik. So di sternum, di tepi kita ada banyak yang garis-garis rangka ni. Ya. Rasanya rangka apa kat tepi ni? Yang ini kalau tak salah saya tulang rusuk. Betul, nama dia Tulang rusuk. Okey, Manakah so tulang tulang rusuk? rusuk. Baik. Sebenarnya sambil-sambil Nisa di sini, tulang rusuk kita mempunyai banyak. Okey, nampak di sinilah kan? Betul. Okey, dia mempunyai tujuh rangka yang bersambungan dengan sternum. Okey, secara terus. Dan ada lagi di bawah ini yang tidak secara terus. Ada 3. Baik. Dan ada juga kalau murid-murid pegang, tengok di belakang ni. Ya. Okey, di belakang ni kita mempunyai tulang rusuk yang tidak bersambung dengan sternum. Baik. So murid-murid boleh nampak dalam lebih mendalam di dalam buku teks kita. Muka So surat kita ingat 267. Okey, so ini tadi kita dah label sternum dengan tulang rusuk. Baik. Okey. Seterusnya di belakang ni. Murid-murid, saya lupa pinjam tangan dia. Pinjam tangan dia. Tempat tangan dia. Okey, yang di belakang kita ni biasa kita panggil tulang belakang. Betul? Okey, so nama dalam biologi kita panggil apa rasanya dalam buku teks? Murid-murid cari? Turus vertebra. Ya, betul. Betul. Nama dia dipanggil turus vertebra Vertebra. yang berada Baik. di belakang. Jom Okey. kita label dia sama-sama. Sama juga, turus vertebra sebenarnya murid-murid akan belajar dalam muka surat 268 dengan Ya. muka surat 269. Baik. Kita ada banyak sebenarnya. Nisa nampak dia panjang. Betul? Okey, dia bukan
tulang yang paling panjang. Saya baru nak tanya sebab saya selalu ingat turus vertebra ni tulang yang paling panjang dalam kan badan dari sini kita. sampai bawah. Betul? Betul. Sebenarnya dia bukan. Kerana turus vertebra manusia ni dia terdiri daripada banyak tulang-tulang yang kecil. Oh, baik. Iaitu kita panggil vertebra. Dan sebenarnya murid-murid dalam muka surat 268 kita boleh belajar. Dia mempunyai nama-nama yang berlainan. Mula dengan cervix, thorax, lumbar, sacrum dan cauda. Murid-murid boleh tengok dalam buku teks kita seterusnya. Baik. Kerana kalau nak belajar setiap satu, kita perlukan satu lagi kelas. Kita perlukan 15 episod, cikgu. Ya, 15 untuk episod. satu-satu kita pergi bersama-sama. Boleh. So, daripada buku teks kita, sternum dengan tulang rusuk sebenarnya dikategorikan sebagai sebagai sangkar rusuk. Sangkar rusuk. Betul. So kita teruskan labelkan sternum dengan tulang rusuk sebenarnya dikategorikan sebagai sangkar rusuk. Okey. Kita nak teruskan kepada di sini. Okey, di sini Bahagian tempat kita duduk, cikgu. Tempat kita duduk. Baik. Okey. So di sini Nisa nampak yang atas ni keping besar ni nama dia apa? Oh, yang besar dah macam telinga. Macam telinga dah. 2 keping. Yang itu nama dia helium. Bukan. Salah helium. mata pelajaran. Ilium. Ya, okay, nama dia ilium. Baik. Helium tu mata pelajaran lain dah, cikgu. Ya, betul. Okey. Ilium, seterus ilium. Di bawah ni sikit. Selepas ilium kita panggil sebagai? Di bawah ilium ada pubis. Okey, pubis. Betul. Pubis. Nama dia dipanggil pubis. Sebenarnya nak tahu nama lah kan. Kita nak labelkan saja. Lepas itu yang bulat di bawah tu macam donat satu bulatan ni. Macam donat tu. Dia berkawan dengan mereka ni, nama dia is something, cikgu. Is, betul. Ada I juga. Ada nama I juga. Dia is. Saya dah jumpa iskium. Iskium, betul. Nama dia dipanggil di rumah iskium. Iskium Nisa. Nisa lupa pula. Betul. Jangan menjadi aiskrim pula kan. Ya. Iskium. Okay. Iskium. Untuk ilium, pubis dengan iskium, secara keseluruhan kita panggil lengkungan. Lengkungan pelvis. Pelvis. So kalau kawan murid-murid nak gunakan, kita boleh beritahu mak kita, hari ini saya sakitlah lengkungan pelvis. Nanti mak pergi cari buku teks. Ya. Kan? Okey. Seterusnya, kita turun ke bawah lagi. Dekat bahagian kaki kita, cikgu. Bahagian kaki. Okey, bahagian kaki iaitu di sini. Tulang yang besar ni kita namakan sebagai femur. Femur, betul. F-E-M-U-R, femur. Femur mana? Okey, jumpa dah. Femur. Selepas tu yang bulat macam di ni lutut dekat bahagian lutut. Lutut kita. Okey, lutut ni dipanggil nama? Saya ingat yang ni, cikgu. Petola. Bukan tu sayur. Patella. Patella. Betul. Jangan pula letak sayur kat sini kan. Okey, dan kita ada 2 tulang yang berada di bawah ini. Okey. Yang besar ni, kita besar ni yang bawah ni okay, yang besar ni nama dia sebagai? Nama dia murid-murid di rumah apa dia? Tibia. Tibia. Betul. Baik. Dengan tebia. Tibia. Dengan tebia. Baik. Nisa, tengok betul-betul ya kat bawah ni. Yang bawah. Ya, yang kerana besar. yang atas tu nama dia dipanggil sebagai fibula. Iaitu tulang yang kecil sedikit. Baik. Yang berada di belakang. Maknanya, cikgu, di bahagian betis kita ni ada 2 tulang, yang besar dan yang kecil. Ya. Tibia dan fibula. Baik. Okey. So seterusnya yang paling last sekali sebelum tu kita ada tarsus, metatarsus. Kerana nak label banyak kan tak dapat masuk. So yang terakhir sekali, jari kaki kita panggil sebagai? Jejak saya pilih. Yang ini betul tak, cikgu? Ya, betul. Mula dengan F. Nama dia phalanx. Okey, so last sekali. Iaitu untuk jari kaki. Baik. Okey, so untuk semua yang ada ini, femur, patella, fibula, tibia dengan phalanx, semua ini dikategorikan sebagai tulang kaki. Kaki, betul. Tulang salah. kaki. Tulang lengan. Baik. Okey. So, kalau kita ada kaki, kita mesti ada tangan. Ya, betul okay. tu. Sebelum tangan, lupa pula atas dulu kan? Okey, atas dulu. Okey, di sini. Ada satu tulang kita nampak di sini. Okey, sebaris kat sini. Kita panggil sebagai nama apa? Kalau bahasa Inggerisnya saya selalu panggil collarbone. Collarbone. Okey, sebenarnya dalam biologi kita mula dengan K. Kamu rasa? Clavicle. Betul. So ini dipanggil sebagai tulang clavicle. Baik. Kalau murid-murid boleh pegang sendiri. Janganlah pergi pegang siapa-siapa pula kan. Okey, pegang sendiri. Ini dipanggil sebagai clavicle. Ya, betul. Kat sini? Baik. Ya. Dan kita ada satu di belakang ini iaitu segitiga. Kalau kamu pegang kat sini ni kan. Dia berbentuk segitiga di belakang.
Ni tak nampak lah nak pusing belakang dia jadi lain. Kan? So di sini dia di belakang kita namakan dia sebagai Scapula. Scapula. So clavicle dengan scapula segitiga di belakang. Okey, so ini dua-dua tadi kita ada di sini ni dipanggil lengkungan pelvis. Ya. Okey, kalau ini lengkung pelvis, di sini lengkungan Pectoral. pectoral. Yes. Betul. Di atas ini dipanggil lengkungan pectoral. So murid-murid ingat, pectoral kita terdiri daripada clavicle dengan scapula. Okey, so last kita nak pergi kepada tangan tadi. Lengan kita ni. Okey, tadi yang besar ini kita panggil femur. Femur. Okey. So yang kalau lengan di sini kita panggil sebagai Humerus. humerus. Betul, Humerus. murid-murid dipanggil sebagai humerus. Yang besar ni cikgu ya? Ya, betul yang besar. tu. Murid-murid, jom kita semak sekali lah. Okey. Sambil Nisa label ni, murid-murid di Okey. rumah boleh semak buku teks muka surat 267. Okey. So seterusnya macam tadi di bawah juga, di sini pun ada dua tulang. Oh. Okey, bagaimana kita nak bezakan dua tulang ini? Betul. Radius adalah lebih besar berbanding dengan ulna. Okey. Okey, kalau nak senang, sebenarnya kalau pegang tangan macam ni, Ya. sebelah yang ada ni panggil apa? Ibu jari. Ibu jari. Ha? Ibu jari ni, so itu disambungkan sebagai radius. Radius. Yang besar cikgu ya? Yang besar yang di depan ni. Yang besar radius. Ya, Baik. okey. Dan satu lagi tadi saya kata kawan dia radius, lepas tu Ulna. ulna. Okey, Ulna yang kecil sedikit. Okey, ulna. Okey, Baik. seperti kepada kaki kita tadi, jari tangan. Nama Ya. dia Jari tangan phalanx. phalanx. Sama nama cikgu? Sama nama dia. Oh. Tak sama dengan nama saya lah. Ya. Sama phalanx dengan kaki tadi kan. Baik. Terkejut saya Nisa, beritahu nama saya sama. Okey, mungkin saya nak tukar nama phalanx phalanx. Ya. Okey, last sekali. Tulang Ini dipanggil lengan. Tulang lengan. Okey, so murid-murid, kita dah menjalankan satu aktiviti di sini. Ya. Kita dah belajar tentang lengkungan pectoral, Ya. lengkungan pelvis. Okey, last satu. Apa Iaitu cikgu? kita nak bezakan antara rangka paksi dengan rangka appendix. Okey. Paksi bermaksud Paksi tengah-tengah. tengah-tengah. Okey, terus daripada di sini kan. Nisa, saya dah sediakan satu marker pen. Baik. Okey. Nisa boleh lorekkan tak di mana tengah-tengah kita sebenarnya? Tengah-tengah kita. Okey. Saya cuba ya cikgu. Ya. Memandangkan saya tak nak tengok buku ni. Okey. Saya cuba. Kalau salah mohon betulkan. Saya akan lorekkan kalau dari tengah kepala lah. Okey, betul. Tengkorak kita adalah rangka paksi. Ya, sebab Okey. dia di tengah-tengah. Dia simetri. Betul. Kemudian kita akan masuk dekat bahagian sini. Ya, iaitu tulang belakang, iaitu Tulang turus belakang. vertebra. Turus Okey. vertebra kita. Ya, Okey. sambung ke bawah. Kemudian sangkar rusuk kita cikgu. Sangkar rusuk, betul. Sangkar rusuk kita. Lorekkan murid-murid di rumah. Okey, so lorekkan. Tapi jangan lorekkan buku teks tu. Jangan. Maksud so- Nisa boleh rujuk di buku teks. Betul Betul. tak kawasan yang Nisa lorekkan. Okey. Kemudian rasa macam tak lengkap lagi. Bahagian lengkungan pelvis cikgu. Oh, jangan. Dah jangan. tak ada dah. Tak ada Sebenarnya Nisa dah habis. Dah habis dah. Dah habis dah. Sekejap je. Cuma Nisa tadi kita labelkan tulang rusuk tadi. Ya. Nisa tak beritahu sternum pun adalah rangka Ya, paksi. rangka paksi di bahagian tengah ni ya cikgu. Ya, betul. So Baik. sebenarnya rangka paksi kita terdiri daripada apa? Iaitu dari tengkorak, sternum, tulang rusuk dengan turus vertebra. Murid-murid hanya perlu ingat 4 ini. Ya. Kenapa? Kerana yang lain-lain itu adalah rangka appendix. So, kita janganlah stres kan. Cikgu banyaknya nak ingat. Ya. So, kita ingat rangka paksi dahulu. Rangka paksi dahulu. Okey, so Jadi bila ada kita ingat apa yang ada pada rangka paksi, mestilah kita dah boleh tahu. Yang selebihnya tu rangka Appendix. Betul. Baiklah, saya harap murid-murid di rumah semua dapat melakukan aktiviti melabel ini bersama-sama dengan merujuk buku teks biologi tingkatan 4 muka surat 267. Cikgu, kita akan beristirahat seketika. Okey, Saya nak beri masa untuk rakan-rakan di rumah minum air dulu ke. Lepas ni kita nak kembali untuk segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kasih kerana masih menonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya, Nisaki. Kita ada Cikgu Yo Laibo dari SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur, mata pelajaran biologi. Dan hari ini topik kita sangat-sangat menarik. Kita sedang membincangkan tentang sistem otot rangka manusia. Kita telah sama-sama mengenal pasti 3 jenis rangka dan melabel rangka ni pada tengkorak manusia, pada Encik T kita ni. Jadi jom kita nak teruskan segmen kita tanpa membuang masa lagi. Silakan Cikgu Yu. Okey. So murid-murid, tadi kita berada dalam muka surat berapa tadi? Muka surat 267 untuk rangka. So sekarang murid-murid kita akan pergi kepada muka surat buku teks kita 272. Baik. Dan muka surat buku teks 273. Baik. So apa nak belajar dalam mekanisme ini? Kita akan belajar mekanisme pergerakan dan gerak alih. So kita akan fokus kepada 2 saja, iaitu pada manusia. 1, pergerakan pada lengan. Ya. 1 lagi pada Kaki. Tapi kaki ingat, kita hanya belajar lebih kepada berjalan. Yang melompat tu kita tak belajar lah. Baik. Kita akan Boleh, pergi Cikgu? kepada fokus berjalan. Okey. So Nisa, kita tengok gambar ini bersama-sama. Boleh. Okey. So di sini tadi kita dah labelkan tulang yang ada. Ya. Okay, sebenarnya di sini lebih jelaslah. Murid-murid boleh nampak inilah skapula. Betul. Okey, segitiga tersebut. So ini ingat murid-murid, yang berada di atas kita panggil otot ini, nama dia otot Bicep. Yang berada di bawah nama dia otot nama dia triceps. Betul. So kita ada 2 otot di sini, iaitu otot bicep dengan otot Triceps. Okey, so saya nak tanya Nisa. Ya. Okey, tulang di atas ni nama apa? Ingat tak? Tulang di atas nama dia radius. Bukan. Mana Cik Di T bawah. tadi? Cik T. Saya nak panggil tengok dia. balik apa yang telah kita label. Humerus. Ya, betul. Humerus. Nama dia dipanggil humerus. Humerus. Okay. So, apabila bicep kita di sini, bicep akan bersambungan dengan radius. Barulah berjumpa dengan radius. Ya, betul. So, di sana, otot triceps sebenarnya akan bersambungan dengan dipanggil ulna. Okey, iaitu radius dengan ulna. So, kita dah labelkan tulang dengan otot yang ada. Baik. Okey, seterusnya, ini tadilah saya dah terangkan, nama dia skapula. Okey, seterusnya, di sini. Okey, ni cikgu bulatkan di sini ni. Murid-murid nampak, dia sambungkan antara tulang, okey, dengan tulang. Minta maaf, tulang dengan otot dengan tulang. Kan? Tapi tempat sambungan ni antara otot dengan tulang. Kita panggil sebagai? Saya tahu cikgu, yang ini kawan-kawan saya di rumah beritahu saya namanya tendon. Betul. Nama dia dipanggilkan sebagai tendon. Ya. Ingat murid-murid, tendon menyambungkan antara otot dengan tulang. Ya, otot dengan tulang. So di sini, Nisa boleh nampak tak mana lagi tempat yang ada sambungan antara tulang dengan otot? Saya nampak, izinkan saya mendekati skrin dalam pada kita menjaga penjagaan fizikal. Saya akan tunjukkan bersama-sama. Jom murid-murid di rumah, sama-sama kita nak tunjukkan tendon di sini, betul. dan di sini. Ya, betul. Betul, So cikgu? sebenarnya betul Nisa, iaitu tempat betul. sambungan kita ni adalah antara otot dengan tulang. So di bawah pun ada. Yang ini pun kira. Yang ini pun adalah dipanggil sebagai tendon. Okey. Baik. So murid-murid, kita dah kenal apa itu otot bicep, apa itu otot tricep, dan seterusnya kita dah tahu juga humerus, radius, ulna yang ada. Baik. Okey. So sekarang dengan gambar ni sebenarnya cikgu ambil daripada buku teks. Betul. Okey, sama murid-murid pun boleh nampak di dalam buku teks kita. Kita nak terangkan tangan di sini dia naik ke atas. Ya. Okey. Otot bicep dengan otot tricep, okey, kawan ni kan, dia sebenarnya bertindak balas secara berantagonis. Alamak, apa tu antagonis? Murid-murid mesti tertanya. Berlawanan ke cikgu? Betul, berlawanan. Iaitu dia bertindak secara berlawanan. Satu mengecut, satu mengendul. Kalau dia mengecut, yang lain pula mengendul. Kita panggil berantagonis. Okey, seterusnya kita tengok di sini. Kalau ikutkan gambar ini, okey, gambar rajak ini, murid-murid nampak siapa yang mengecut? Yang mengecut triceps. Mengecut tu dia jadi... Yang mengecut, dia jadi ni biceps. Okay. Yang mengendut triceps. Ya, betul. So di sini
bila nak menerangkan kita nak angkat tangan, murid-murid boleh pegang sendiri. Ya. Okey, mesti ada kan? Okey, so bicep kita mengecut iaitu dia mengembang. Ya. Okey, dia mengecut. Okey, dia akan hantar satu daya tarikan Baik. ke melalui tendon lah. Ke radius. Radius. Okey. Daripada otot bicep, dia hantar daya tarikan melalui tendon ke radius dan tarik radius ke atas. So inilah jadinya tangan kita sedang bengkok ni. Tengah bengkok. Betul. So ini pada masa yang sama ini otot tricep kita mengendul lah. Mengendur. Betul? So murid-murid cikgu terangkan lagi sekali. Baik. Apabila otot bicep saya mengecut, okey, dia akan menghasilkan satu daya tarikan melalui tendon untuk tarik radius ke atas. Okey, bila tarik radius ke atas, tangan kita dibengkokkan. Baik. Okey, so inilah adalah satu mekanisme bagaimana kita nak membengkokkan tangan kita. Okey, yang ni boleh tak Nisa terangkan bila kita nak luruskan tangan pula? Okay. Nak luruskan tangan, baiklah. Bicep akan mengendur dan triceps akan mengecut. Ya, betul. 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 Okey, iaitu otot bicep kita akan mengendul, otot tricep kita akan mengecut. Mengecut. Bila otot tricep mengecut, dia menghasilkan satu daya tarikan. yang dihantar ke ulna melalui radius. melalui tendon. Tendon. Okey, betul. Iaitu otot tricep akan mengecut dan dia akan menghantar satu daya tarikan ke ulna. Baik. Okey, dia tarik ulna, so kita luruskan tangan kita. Luruskan tangan. Okay, Baik. itu adalah mekanisme di mana bagaimana kita bengkokkan tangan dan bagaimana kita nak luruskan tangan. So Baik. murid-murid, ingat untuk belajar bersama-sama dalam rumah lah. Nanti untuk gerakkan tangan lah. Nanti mak mesti tanya, kenapa dah dari pagi sampai petang gerak-gerak macam tu Rajin kan? pula anaknya bersenam ni. Bersenam. Okay. So tadi kita dah belajar berkaitan dengan lengan manusia. Ya. Okay, seterusnya kita pergi kepada tindakan otot semasa berjalan. Berjalan. Okay. So untuk yang ni, untuk menerangkan tindakan otot semasa berjalan, Ya. kita mula dengan otot yang pertama. Nama dia otot betis. otot betis, iaitu berada di bawah ni lah. Ya. Okay. Otot betis, apa yang akan dia buat? Otot betis kaki kanan. Kita terangkan satu kaki saja dulu. Boleh? Otot betis kaki kanan akan mengecut. Mengecut. Okay. Baik. Apabila dia mengecut, okay, dia akan menyebabkan tumit kaki diangkat. Diangkat. So maksudnya kaki kita akan tumit naik atas lah. Ya. Tumit tak sentuh dengan lantai pada masa ini. Ya. Okey. Apa yang berlaku? Tapak kaki akan menolak ke bawah, Baik. ke atas tanah. Oh, lah. Kan? Ini mesti murid boleh pening. Kenapa ke bawah ke atas ni? Ke bawah, ke bawah. atas tanah. Atas tanah lah kan? atas So tanah. kaki kita akan macam ni. Okey. So itu adalah step yang pertama. Baik. Okay? Baru nak angkat kaki ni. Baru nak angkat kaki. Janganlah cepat sangat murid-murid dah berlari kat luar dah kan. Lompat, cikgu. Jangan. Sabar kan. Okey, so step pertama. Step kedua, dia dipanggil otot bicep femoris. Okey, Baik. otot bicep femoris di belakang ni. Belakang paha ni. Belakang paha ni. Baik. Okey, so apabila otot bicep femoris ini mengecut, okey, dia akan membengkokkan kaki pada senti lutut. Kaki naik terus. Okey, tadi tumit je naik. Ya. Sekarang apabila otot bicep femoris dia mengecut, Naikkan kaki dinaikkan terus. Okey, Ya, sekarang baik. Nisa rasa. Kita dah naikkan satu kaki kanan ni. Ya. So badan kita disokong oleh Disokong oleh kaki mana rasanya? kaki kiri. Ya, betul. Kaki kiri. Ya. Iaitu ingat di sini, apabila kaki kanan dah naik, kaki kiri akan menjadi sokongan. Sokongan. Okey, kalau tak, kita akan tumbang ke bawah. Ya. Kan belum nak jalan dah tumbang kan? Betul tu. Okey, so berat badan akan disokong oleh kaki Kiri. Cikgu Yu ada jelaskan tadi, bila kita bergerak, dia bergerak secara berantagonis, Betul. berlawanan. Maknanya, kalau kaki kanan yang angkat, kaki kiri akan sokong. Kaki kiri angkat, kaki kanan akan sokong. Betul. Berlawanan. Iaitu dia disokong oleh yang berlainan. Satu sama lain. Okey, cuma Baik. di sini sebenarnya tadi betul Nisa kata Ya. berkaitan dengan antagonis. Betul. Tapi antagonis sebenarnya di sini di antara bicep femoris Bicep femoris. dengan quadricep femoris, iaitu paha di bawah, otot di bawah dengan di atas. Okey. Baik. So apabila tadi kita kata bicep tu, bicep femoris kita mengecut, Ya. so pada masa itulah otot quadricep akan Mengendur. mengendul tadi.
So sekarang selepas dah mengecut tadi, kaki dah naik atas ni. Ya. Okey, belum nak settle. So kita akan jadikan otot quadriceps femoris mengecut pula sekarang. Ya. Okey, kamu murid-murid rasa Alamak, saya pula nak tumbang kan. Okey, bila kita ni mengecut, Ya. apa jadi dengan kaki? Kaki lurus. Bukan lurus macam kita angkat. Betul, Terangkat macam kaki tu. diluruskan. Oh, betul. Tadi kaki bengkok, Ya. sekarang kaki dah diluruskan. So, kita kaki dah lurus, Ya. so dia akan jadikan seterusnya otot yang terakhir iaitu tibialis. Tibialis. Yang berada di bawah ni. Okey, otot tibialis ini Ya. akan mengecut. Baik. Okey, dan tumit kaki diturunkan. Diturunkan. Apabila tumit kaki diturunkan, tumit kaki kanan akan menyentuh pada tanah. Baik. Tadi dah turun, Ya. so sekarang sentuh Dia dah tanah. sentuh dah. Okey. Apabila dah sentuh oleh tanah, berat badan akan disokong oleh kaki kanan. Kenapa? Kerana kaki kiri mula nak gerak dah. Baik, baik, Kan? baik. Okey. So itulah antara bagaimana kaki kita bertindak balas apabila kita nak bergerak, berjalan. Okey, cikgu ada satu cara. Baik. Murid mesti tanya, cikgu banyaknya otot, lepas tu banyaknya nak jalan kan? Banyak nak kena ingat ni cikgu Betul. macam mana ni. Murid-murid di rumah macam mana? Semua dah garuk kepala cikgu. Cikgu mungkin ada yang sekejap. ingat, tapi Macam ada teknik betul. tertentu tak cikgu Yu? Ya, betul. Itu adalah teknik yang cikgu terfikir. Ya. Mungkin murid di rumah pun ada teknik yang tersendiri. Okey, cikgu kongsikan di sini. So ingat, 4 otot yang kita ada iaitu betis, bicep femoris, quadriceps femoris dengan yang terakhir ialah tibialis. Okay, cikgu guna BBKT. Okay, bagaimana cikgu guna? Cikgu berasal dari Kuala Terengganu, iaitu Bandar Baru Kuala Terengganu. So, diingat cikgu ini adalah menyenangkan cikgu untuk ingat. Saya dilahirkan di Kuala Terengganu, sekolah saya Bandar Baru. So, Bandar Baru Kuala Terengganu. Ya, dia mula dengan betis, lepas tu bicep femoris, quadriceps femoris dan tibialis. Ya, betul. So, apabila murid-murid dah ingat berkaitan dengan 4 otot ini, dan kita boleh menggunakan jadual ni. Ya. Okay. Apabila otot betis mengecut, kesan dia adalah? Kesan dia tumit naik. Ya, tumit naik. Tumit dinaikkan. Tumit dinaikkan. Apabila bicep femoris mengecut, kesan dia kaki dibengkokkan. Okay. Apabila quadriceps femoris mengecut, apa jadi? Kaki diluruskan. So, tibialis dia akan menyebabkan tumit diturunkan. Ya, so murid boleh ingat sebenarnya BBKT sebelah sini pula ialah tumit kaki tumit. Oh, lah cikgu. Betul, tumit naik, tumit bengkok, tumit kaki pula bengkok. Kaki bengkok. Kaki lurus dan terakhir tumit turun. So itulah cara dia. Caranya untuk mengingat dan betis, untuk memudahkan bicep. murid-murid nak terangkan apabila nak menjawab soalan. So kita tengok gambar rajah tu, kaki kanan nak buat apa? So kita dah ingat Bandar Baru Kuala Terengganu. Dan tumit kaki tumit. Ya, tumit sebenarnya ada kaki, banyak cara untuk mengingat, dan ini antara cara yang Cikgu Yo kongsikan buat murid-murid yang sedang menonton, jadi boleh catatkan bagaimana nak ingat. Saya ada satu soalan tetapi saya nak simpan selepas ini. Kita beristirahat seketika, jangan ke mana-mana, kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Kita dah belajar macam-macam hari ini. Tapi saya nak beritahu satu soalan saya yang saya sebutkan sebentar tadi. Apa akan jadi cikgu kalau seseorang tu dia cuma ada otot quadriceps femoris tadi? Okey, betul. So tadi kita kata sebenarnya kalau otot
quadriceps femoris tersebut, kalau dia mengecut, kaki kita diluruskan. Kalau soalan Nisa adalah kalau dia hanya ada otot tersebut. So dia tak ada kawan dia, iaitu otot bicep femoris. So ingat tak Nisa, sebenarnya kita nak sama-sama bincang lah. Betul. Otot bicep femoris tersebut, kalau dia mengecut, kaki kita buat apa? Kaki kita akan dibengkokkan. Betul. Kalau tak ada bicep tersebut, kaki kita boleh tak bengkok? Tak boleh bengkok, lurus saja. So orang tersebut, dia hanya kaki dia lurus je lah. Dia tak boleh berjalan. So kita perlukan kedua-dua tersebut untuk berantagoni. Ya, baiklah. Macam-macam kita dah belajar dan saya tertanya-tanya, ada tak otot yang dia bersambung terus ke tulang? Okey, otot yang terus tak ada Nisa sebenarnya. Tadi setiap otot pada manusia yang kita ada, dia mesti disambungkan antara tulang dengan otot oleh tendon. Betul. So tendon adalah satu tempat di mana dia mesti perlukan dia untuk sambungkan antara tulang dengan otot. Betul supaya kita boleh memindahkan boleh memindahkan daya tarikan tersebut. Daya tarikan untuk kita bergerak. Berjalan ke depan, ke belakang balik. Jarak fizikal. Betul, jarak jaga. Baiklah. Saya ada baca kecederaan boleh berlaku dari kemalangan, sukan dan sebagainya. Tendon tercedera. Jadi mungkin ada kecederaan pada bahagian otot dan sebagainya. Jadi itu mungkin perlukan rawatan lah untuk memulihkannya kembali. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Yo kerana kita sebenarnya telah tiba di penghujung kelas kita pada hari ini. Mungkin kita nak ulang atau imbas kembali apa yang telah kita sama-sama pelajari pada hari ini. Jom murid-murid di rumah kita sama-sama imbas kembali. Silakan Cikgu Yo. Bersama-sama kita imbas kembali. Pada awal-awal kelas tadi kita belajar berkaitan dengan 3 rangka. 3 rangka. Betul? So Nisa ingat tak apakah 3 rangka tersebut? Kita ada rangka luar, rangka dalam dan hidrostatik, Cikgu. Betul. So kita ada luar, rangka dalam dan rangka hidrostatik. Baik. So di sini kita perlu murid-murid perlu tahu contoh-contoh haiwan yang merupakan rangka luar, dalam dan hidrostatik. Boleh tak Nisa memberitahu saya satu contoh rangka luar? Rangka luar kita ada ketam. Kita ada ketam. Contoh yang lain udang pun ada. Okey, so teruskan rangka dalam. Rangka dalam manusia, tapi kita bukan haiwan. Kita manusia. Kita ada harimau, kita ada gajah dan sebagainya. Dan sebagainya. Kita ada panda pun ada sebenarnya. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu rangka hidrostatik. Hidrostatik. Yang ini comel-comel sebab apa? Cacing, ulat beluncas, lintah. Betul, sama. Dan satu lagi tapak Sulaiman pun merupakan rangka hidrostatik. Okay. So itu yang kita dah belajar. Nampaknya murid-murid mesti dah pandai dengan Nisa. Betul tu, murid-murid di rumah saya dengar mereka berikan jawapan sama-sama. Betul. Okey. So seterusnya tadi selepas kita belajar tentang rangka, kita belajar tentang Mr. T kita ni. Mr. T kita di sini. Kiri kanan pun ada Mr. T. So kalau Nisa saya nak tanya sikit. Kalau daripada kelas tadi, yang ni nama dia apa? Yang di atas ni Cikgu yang melindungi otak kita ni tengkorak. Ya, tengkorak. Dan yang tengah-tengah ini? Yang tengah-tengah ni sternum. Sternum. Okey, betul. Baik. Dan seterusnya kalau tulang di sini? Yang di lengan ini humerus. Humerus, betul. Okey, di sini sebenarnya Nisa saya ada satu soalan. Ingat tak rangka paksi? Rangka paksi, rangka yang berada di tengah-tengah, tengkorak, sangkar rusuk dan sternum. Sternum, betul. Dengan satu lagi? Satu lagi turus vertebra. Turus vertebra, betul. So kita ada 4 murid-murid jangan lupa. Okey, dan seterusnya. Dan tadi kita belajar juga tentang pergerakan lengan. Boleh tak saya nak minta Nisa dengan murid-murid fikir bersama-sama. Bagaimana? Apa yang berlaku apabila kita bengkokkan tangan kita? Bila kita bengkokkan, bicep akan mengecut. Betul. Dan tricep akan mengendur. Betul. Jadi tangan dibengkokkan. Tangan dibengkokkan. So apabila murid-murid terangkan, jangan lupa bila kita terangkan otot bicep mengecut, satu daya tarikan akan dihasilkan. Dihantar ke radius melalui ulna. Melalui tendon. Tendon. Betul. So, ingat sekali lagi, daya tarikan dihasilkan oleh otot bicep, dihantar oleh tendon ke radius untuk tarik tangan dibengkokkan. Dibengkokkan. Betul. So ini akan berlaku terbaliklah sekiranya kita nak terang tentang meluruskan tangan. Okey. So yang terakhir, tadi kita belajar lengan. Lepas tu belajar tentang kaki. Nisa, cikgu nak uji. Ingat tak kata kunci 4 cikgu? Kata kunci Bandar Baru Kuala Terengganu. Ya, Bandar Baru Kuala Terengganu. Kita ada betis,
bicep femoris, quadricep femoris Ya. dan T-tumit. Tibialis. Tibialis. Tumit pula. Okey, iaitu bila nak terangkan di tepi jadual tu dia jadi mula dengan Tumit, quadriceps femoris. Okey, betul. Sekali lagi. Tumit. Betis tu mengecut, tumit dinaikkan. Saya ingat betul balik. tak? Okey, lepas tu Tumit, kaki tumit. Okey. Ah. Tumit akan dinaikkan, kaki akan dibengkokkan, Betul. kaki diluruskan, tumit diturunkan. ya, betul. So itulah murid-murid. Sebenarnya kita nak terangkan antara lengan dengan kaki kita semasa berjalan. Baiklah, Okey. terima kasih banyak-banyak Cikgu Ya. Saya sangat-sangat seronok hari ini. Seronok tak Cikgu T? Asal ada pusing belakang. Ke depan. Cik Okey. T, terima kasih banyak-banyak. Murid-murid di rumah mungkin ada yang ada urusan tadi cikgu baru duduk di hadapan kaca televisyen. Jadi bagaimana mereka nak mendapatkan bahan-bahan yang telah kita sama-sama pelajari pada hari ini Cikgu Okey, Yu? so seperti Nisa betul. So murid-murid mungkin perlukan latihan. Kita perlukan membuat ulang kaji Ya, untuk pengukuhan. pengukuhan dan murid-murid sebenarnya boleh dapatkan daripada YouTube, boleh tengok balik rancangan ini. Ya. Dan satu lagi, murid-murid boleh dapatkan latihan di dalam sumberku. Ya, boleh lihat pautan yang telah kita paparkan di kaca televisyen semua. Jadi murid-murid boleh gunakan pautan tersebut untuk pergi ke laman web dan mendapatkan bahan serta latihan pengukuhan. Terima kasih banyak-banyak kasih. Cikgu Yu kerana bersama-sama dengan Nisa pada hari ini. Terima kasih semua murid yang menonton kami di slot menengah atas di Didik TV KPM. Nisa dan Cik T akan jumpa anda di episod yang akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi.